cikgu masuk yang buku pink tu, cikgu nak cikgu nak bincang soalan buku teks sikit. Cikgu nak bagi tahu je bab ni kadang-kadang senang je sebenarnya. Dia punya ayat je panjang So ni kalau tengok nombor 10 ni. Raja di sebelah menunjukkan graf yang diperoleh daripada skrin sebuah osiloskop apabila satu bekalan arus ulang-alik disambung kepadanya. Apakah jenis fungsi yang diwakili graf itu? Siapa nak jawab? Fungsi ada 3 je. Tangent, sin, cosine. Bila tanya apakah jenis fungsi yang diwakili oleh graf itu? Bentuk apa ni? Siapa boleh jawab? Cos. Betul. Cos kita boleh jawab cosinus ataupun cos nyatakan amplitude arus itu. Berapa amplitude arus itu? Siapa boleh jawab? 3. Nurin jawab 3. Ya, tinggi dia 3. Kita tengok tinggi kat atas 3. C. Nyatakan tempoh arus itu. Kita ni dah boleh baca je kat sini. Tempoh arus itu adalah 1.6. Tu je Kita pergi ke Nombor 9B tu ia macam mana? 9B cikgu tak ada jawab soalan kat sini. 9B. Cikgu kena tengok buku. Okey, 9B okey. A awak dapat apa? 9A. Apa jawapan awak 9A? Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X Okey. So awak tahu kalau dia nak cari nilai M kan? M ni adalah X. 0.5 ni adalah Y. So masukkan dekat persamaan ni 0.5 Y 0.5 sama dengan sin X awak masukkan M. So akan dapat sin M sama dengan 0.5. M adalah shift 0.5. So berapa dapat? 30 kan? Ya, 30. 30. Tu dah jawapan dia. Dia sebenarnya 2, 30 dengan 150. Tapi untuk tempat kat sini tak logik dah 150. Dia logik untuk 30 lah. Cikgu nak bincang satu lagi. Yang tu, ni nombor 10. Ni nombor 14 lah. Ni tak payah buat lah. Cikgu bincang saja. Raja di sebelah. Cikgu nak tunjukkan soalan macam ni. Awak nampak susah. Tapi sebenarnya dia tak susah Raja di sebelah menunjukkan sebuah kamera keselamatan yang di depan pagar sebuah pansepuri. Kamera itu dipasang pada tiang terletak 5 meter daripada titik tengah pagar. Dia lukis ni titik tengah pagar. Ni tiang dipasang kamera. Tulis satu fungsi Tigo yang mengungkapkan jarak S. S tu tinggi dia S. Dalam meter di sepanjang pagar dia titik tengah dalam sebutan X. Kalau perasan dia adalah bentuk segitiga ni. Dia bentuk segitiga dengan ini S. Cikgu besarkan sikit. Yang ni 5 meter. Ni theta di X. Kalau awak tengok dia nak ungkapkan S. Maksudnya jawapan kita kena S sama dengan apa-apa-apa. Ungkapkan S kan. Yang ni awak kena hafal yang soh. Bukan yang ni awak hafal sembayu kan. Saya tak handsome. Kalau saya handsome tentu tak single ni kan. So bila sudut awak kat situ, yang ni adalah tentang dia. Ni tentang. Tentang T. Ni tentang. Ni 5 ni sebelah. Yang sengit ni adalah hypotenuse. Kan? So bila awak ada tentang dengan sebelah, maksudnya awak kena pakai ni. Tangent. Tentang dengan sebelah. So awak boleh tulis tangent X sama dengan tentang kita S, sebelah kita 5.
So bila dia nak X sahaja, shoot 5 naik atas. So jadi 5 tangent X. Okay. Kita tulis X kat depan, tukar tempat. So 5 tangent X. Okay, macam ini sahajalah jawapan dia. So tak susah sebenarnya. Okay. Okay, cikgu tak masuk tajuk baru lagi. So hari ni cikgu nak awak buat buku pink tu. Awak boleh buat sampai habis lah. Tapi cikgu akan bincang beberapa je lah. Cikgu akan beberapa. Yang penting kalau buku pink tu, muka surat 79 hingga 81 tu basic lah. Yang tu kena tahu dulu. Kan? Baru boleh buat 82, 83 dan seterusnya. Okay, so kita tengok sikit buku pink tu, bab 6. Awak boleh buka juga. Okay. Okay, kalau dia tanya kita terus buat sudut, tengok contoh dia, sudut 20, sukuan 1. Wujudkan sepadan 20. Awak tahu kan 20 ni dia berada di, okay, ni 20 kan, kita baca 20 sebab kita tahu ni 0 darjah, sini 90 darjah, ini 180 dan 270. So kena tahu dia duduk kat sukuan mana. Okay, 101 dia lebih 90. Dia lebih 90 dan dia tak sampai 180. So 101 berada di sukuan 2. Kita baca daripada depan 101. So sukuan 2. Okey, sudut rujukan sepadan. Okey. Bila cikgu lukis besar sikit Okey. Ya. Bila 101 duduk kat sini, 101 kita baca macam ni, 101 darjah. Okey. Sudut sepadan dia yang kat sini lah, yang sentuh paksi X kan. So 180 tolak 101. So dapatlah jawapan dia nanti. Dapat apa 79. 79. Okey. Okey, kalau cikgu ambil satu lagi contoh Cikgu ambil 345. C, yang C. Okey, sukuan mana? Okey, ni 0, ni 90, 180, 270. So 345 ni dia lebih daripada 270. So maksudnya sudut tu macam ni. Sudut tu dia lebih. Macam ni lah, lebih kurang. So kat sini yang garis merah tu lah sudut tempat dia 345 darjah. Okey, maksudnya dia duduk kat sukuan yang keempat. Dan sudut rujukan sepadan awak kena baca sudut kecil ni lah yang kena pada paksi X ni. So awak kena ambil 360 tolak 345 lah. So nanti awak kira dapat 15 lah. Dapat 15 darjah. Tu nombor 1. Okay. Cikgu tak buat semua. Cikgu ambil sikit-sikit je. Yang lain tu boleh buat dan check lah. Okay. Nombor 2. Kalau ada soalan tanya terus Okay, cari hubungan fungsi kuadratik, cari hubungan fungsi trigonometri bagi setiap yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okay, so kalau nombor A ni, cos 300. Okay, cos 300, okay, the best way is awak lukis sikit. Cos 300, okay, 300 ni 0, ni 90, 180, 270. 300 lebih pada 270. So, sudut dia kat sini. 300. 300 darjah. Sudut dia sampai situ. So, sudut sepadan dengan dia, ni lah. Sudut sepadan dia yang ni. Okay. So, 300, maknanya kita kira 360 keseluruhan tolak dengan 300, dapatlah 60 darjah. Sudut sepadan dia 60 darjah. So, kita cari cos 60 darjah. Okay, boleh tekan kalkulator lah ni kan. Cos 60 darjah. Dia tak suruh cari Dia suruh cari hubungan je. Okay, tak payah tekan. Cos 60 darjah je. Lepas tu, awak check. Awak check dia positif ke negatif. Okay, cikgu dah beritahu hari tu cara nak tahu positif negatif. Sukuan pertama ni semua positif. Sukuan kedua, sin sahaja positif. Sukuan ketiga, cos.
SS sekian saja, terima kasih. Okey, ni T kan. Ni tangent saja positif, yang ni cos saja positif. So dia memang cos dah, dia memang positif. So inilah jawapan kita. Okay. Okey, cikgu buat satu lagi lah yang C. Cikgu buat C. Okey. Cos 120. Okey, 120 duduk kat mana? Ni kosong, ni 90, ni 180, 170. 120 dia akan duduk kat lebih pada 90 tapi tak sampai 180. So 120 dia akan aduk kat sini. Ni 120. Dan sudut sepadan dia kat sini lah. Okey, nak cari sudut sepadan, awak kena ambil 180 tolak dengan 120. So dapatlah 60 darjah. Okey, so cos 60 darjah. Okey, tapi dia duduk dekat sukuan kedua, SSTK. Sukuan kedua, sin sahaja yang positif. So, whenever awak nampak cos, awak kena letak dia negatif. So, jawapan kita negatif cos 60 lah. Okey, dapat semua? Faham tak nak cari sudut sepadan ni macam mana? Faham. Okey. Okey. Kemudian cikgu buat yang nombor 2 dah tadi. Nombor 2 dah. Okey, nombor 3. Okey, rajah yang berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Tentukan nilai sin, cos dan tangent. Okey. Okey, sebenarnya untuk senangkan soalan ni sikit, awak boleh lukis balik dia punya segitiga. Dia segitiga macam ni. Tapi kadang dia tak nampak sangat kan. Susah cikgu lukis balik lah. Nak bagi nampak sikit. Okey. Koordinat maksudnya nilai kat sini kan. Nilai kat sini, X kat sini adalah negatif 0.2588. Okey. So maksudnya kat sini 0.2588. Okey. Negatif tu cikgu letak kemudian, tak apa. Okey. Tinggi dia, maksudnya dia baca dekat Y ni. Dia baca kat Y tinggi ni. So, tinggi dia adalah 0.9659 lah tinggi dia. So, tinggi adalah panjang ni, tinggi ni. So, ni adalah 0.9659. Okey. So, sudut yang sepadan dia adalah dia nak cari theta ni theta. Tapi theta sepadan dia kat sinilah, theta sepadan. Okey, dia kata ni bulatan unit. So, bulatan unit mestilah jejari 1. So, ni 1, jejari 1. So, maksudnya yang ni pun jejari dia 1. So, nilai dia 1 lah kat sini. Okey. So, bila dia nak sin cos tangent, okey, awak ingat ni TTS kan. Awak ingat benda ni. Okey, semua kita cari sin dulu. Sin theta, okey, sin adalah tentang hypotenuse. Okey, tentang kita adalah 0.96. Okay, tengok sudut kat sini tengok sudut kat sini. Kita ambil sudut sepadan kan, so tengok sudut kat sini, so tengok tentang dia. Kan. So 0.9659 bahagi hypotenuse 1. So terus dapat 0.9659. Okey, awak ingat ni SSTK sekian sahaja, terima kasih. Maksudnya sin kat sini adalah positif. So memang jawapan dia positif lah. Okey, yang kedua. Cos theta. Okey, cos adalah sebelah hypotenuse. Sebelah 0.2588. Per dengan hypotenuse 1. Ingat, cikgu tak ambil negatif lagi. Kalau nak ambil negatif terus pun boleh. Tapi cikgu nak tunjukkan awak. Okey, kita ambil negatif terus lah. Senang kan. So, kita ambil negatif terus. Kita ambil negatif terus, senang. Okey. So, sebab kedudukan dia kat situ bacaan negatif kan. So, sebelah hypotenuse so akan dapat negatif 0.2588. Okey, tengok cos kawasan ni memang negatif kan. So, betul-betul lah kan. Okey, tangent pula. Tangent theta. Tangent tentang sebelah. Okey, tentang kita ni 0.9659 bahagi dengan sebelah
negatif 0.2588. Okay, ni kira dapat negatif lah. So, okay, negatif. Awak ambil 3.4.3.7322. Tengok tangent kat situ negatif sebab dia duduk kat sukuan 2. Okay. So, kalau yang ni pun buat segitiga. Yang nombor B pun buat segitiga macam tu. Okay. Theta, ambil theta yang sepadan. Kita tahu nak cari theta ni tapi ambil theta yang sepadan dia kat situ. Lepas tu, ni kita ukur panjang X kita adalah negatif 0.8192. Tinggi kita adalah Y negatif 0.5736. And then baca dari sini je. Tapi kena ingatlah benda yang cikgu bulat ni. Kena ingat. Okay, kita pergi nombor, kalau tak ada soalan, kalau ada tanya terus. Okay, pergi 4. Sebab cikgu tak tahu lah ustaz kat mana awak buat kan. Awak buat latihan macam mana. Awak tak tanya, langsung tak tanya, hantar kerja pun tak. Cikgu tak tahu sebenarnya awak boleh buat ke tak. So, cikgu ambil masa lagi lah ini untuk bab 6 ni. Kalau ada apa-apa tanya lagi sebelum cikgu masuk bab 7. Bab 7 panjang sikit kan. Cikgu tak nak lah. Ni campur-campur. Tak faham kan. Okey, nombor 4 Cari nilai bagi setiap yang berikut menggunakan sudut rujukan sepadan. Tuliskan jawapan. Okey, sekarang ni dia cari nilai. Tadi cari hubungan, ni cari nilai. Okey, 359. Okey, mula-mula awak kena tahu dulu 359 duduk mana. Okey, cikgu ulang balik ni kosong, ni 90, 180, 270. So 359 dia lebih daripada 270. Maknanya okey, apa-apa pun start kosong kan. Dia lebih, dia sampai nak akhir dah ni. Inilah 359. Okey, sudut sepadan dia bila nak cari yang kawasan yang kecil ni, satu pusingan kan 360. So akan tolak dengan 359. Dapatlah 1 darjah. Dapat 1 darjah. Okey. So awak carilah sin 1 darjah. Sin 1 darjah, tekan kalkulator. Okey. So dapat apa tekan kalkulator sin 1? Kalkulator tu bateri pula. Sin 1 Sin 1, so akan dapat 0.0175. Okey, ambil 4.75. Okey, tapi cikgu dah beritahu tadi dalam sukuan SSTK. Ni semua positif, sin saja positif, tangent saja positif, cos saja positif. Okey, so kita kat sukuan 4. Bila sukuan 4, cos saja positif, so sin adalah negatif. So letak negatif je lah. Okey, yang lain tu boleh buat sendiri. Okey. Nombor 5 Okey, tentukan. Ya. Boleh terangkan nombor B yang 4B. Okey, 4B. 4B dia campur darjah dengan minit. Dia ada 21 minit kan. Okey, cara awak nak masuk kalkulator senang. Awak tukar semua pada darjah. So macam mana awak buat untuk tangent ni? Okey, sebelum awak buat apa-apa kena tukar sudut dia dulu. So 234 awak kena tambah dengan 21 minit tu awak tukar dia jadi darjah. So apa awak buat? Awak ambil 21 ni awak bahagi 60. Okey. So awak ambil 21 bahagi 60 dulu. 21 awak bahagi 60. Lepas tu dapatlah 0.35 kan. Lepas tu awak tambah dengan 234. So dapat 234.35. Okey, maksudnya awak kena cari tangent 234.35. Okey, faham tak? Siapa tanya cikgu tadi? Faham. Okey. Ingat kalau awak ada, contoh awak ada 115 darjah, 15 minit. Contoh awak ambil 115 tambah 15/60. Tukar jadi darjah belaka. Senang. Okey.
Boleh juga nak cari dalam minit tapi macam tak payahlah, cakap jajah je. Okay, so cikgu terangkan soalan ni sampai habis So awak kena cari 234.35 duk mana? Okay, ni kosong, ni 90, 180, 270. So 234 ni dia lebih pada 180 tapi tak sampai 270. So sampai sinilah. Okay, lepas tu ni 234.35 kan. So awak kena ambil kena tolak dengan, sebab untuk sukuan nak cari sudut kat sukuan 3, awak kena ambil 234.35 kena tolak dah dengan 180. Sebab kita nak cari, cikgu merahkan sikit tempat kita nak cari sudut ni. Nak cari sudut ni, ambil sudut tu tolak dengan 180 So dapatlah sudut yang cikgu merahkan tu. So akan kena dapat tangent. Okay, tolak dengan 234.35 tolak dengan 180. So dapat 54.35. So dapat tangent 54.35. Okay. Potong dulu. Okay, so cari tangent jawapan tu. So dapat 1.3942. 1.3942. Kemudian check tangent kat kawasan tu positif ke negatif. Oh, kat kawasan ni sukuan 3. So tangent positif. Okay, bila positif ni jelas jawapan dia. Ya. Yeah. Okay. Nombor 5. Tak apa, yang kalau ada awak nak salin tak sempat salin, cikgu screenshot bagi. Okay, tengok nombor 5 dulu. Okay, tentukan nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Okay. Yang ni awak kena ingat macam cikgu ajar. Okay, cikgu rasa cikgu tak muat nak tulis kat sini. Tapi cikgu tulis yang muat dulu. Okay, sin 135. Okay, cikgu lukis sin 135 kita buat A Okay. 0, 90, 180, 270. Okay, 135 dia berada di lebih pada 90 tapi tak sampai 180. Ni adalah 135. Okay, tapi nak cari sudut sepadan, kita kena cari sudut yang cikgu hitamkan. Nak cari sudut ni. Kita kena cari sudut ni. Sudut sepadan kena selalu sudut tirus. Okay, so untuk cari kat sini, kita kena ambil sin 180 tolak 135 lah. Okay, so dapat sin 180 tolak 135. Dapat 45, sin 45. Okay. So, yang ni, okay, cikgu buat kat sini je lah. Okay, abaikan nombor ni, cikgu buat petak. Okay, sin 45 ni nak cari macam mana? Okay, kita ada satu segi 4 tepat. Okay, sebab 45 ni dia relate dengan 90. Iaitu 45 ni dia darab 2 dapat 90 kan. Okay, kalau cikgu ada satu square segi 4 tepat, cikgu letak panjang. Panjang ni suka hati nak letak. Okay, cikgu letak 1 panjang. 1, 1, 1, 1. Okay, sebab sama panjang semua. Kalau cikgu bahagi 2, segi 4 tepat ni. Okay, ni ada straight line, ni 90 darjah. Ni 90 darjah. Okay, sudut, okay, cikgu nak tanya awak. Sudut yang cikgu merahkan ni berapa? Berapa darjah? Siapa boleh jawab? Sudut merah ni sama je dengan sudut ni. Sebab kaki dia sama. Okey. Berapa nilai sudut yang cikgu merah tu? Siapa boleh jawab? Satu ke? 1. Bukan sudut. Yang ni masa relate soalan A sebab kita tak ada tempat, cikgu ambil tempat orang. Okey, berapa nilai sudut cikgu merah tu? Dia sama nilai dia, sudut yang cikgu merah tu berapa? 45. Okey, betul. Really 45. Sebab apa? Okey.
satu segi, kalau cikgu abaikan segitiga kat atas abaikan. Kita tengok, kita fokus segitiga yang bawah tu je. Okey, satu segitiga dia punya sudut bila tambah dapat 180 kan. Okey, kita tahu dah sudut yang tadi tu yang tegak ni 90 darjah. Okey, so kita ambil 180 tolak 90, tinggal lagi 90 darjah. 90 darjah untuk sudut yang merah ni. Okey, so sebab dia sama kaki, sudut tu kena sama besar, so 90 bahagi 2. So sudut yang ni 45, sudut yang ni pun 45 darjah. Okey, dah jumpa dah sudut 45 darjah yang kita nak. Okey, macam mana kita nak guna sudut 45 darjah ni? Nak cari tanpa menggunakan kalkulator Okey, cikgu tak sukalah kecil sangat Cikgu buat besar sikit lah segitiga ni. Okey, abaikan yang lain tengok segitiga je. Okey, ni 90, ni 1, ni 1, ni 45 darjah, ni 45 darjah. Okey, kita guna rumus hypotenuse A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Mana A, B, C? Yang ni A, yang ni B, C kita bagi yang hypotenuse ni. Kan? Okey. So, macam nak cari C awak ambil A kuasa 2 maksudnya 1 kuasa 2, B kuasa 2 maksudnya 1 kuasa 2, dapat C kuasa 2. 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 dapat 2. So C kuasa 2 sama dengan 2, maka C adalah sama dengan punca kuasa 2. Maksudnya panjang C adalah punca kuasa 2. Okey, bila dia tanya sin 45, okey, kita balik pada soalan Dia tanya sin 45. Okey. Awak tengok dekat 45 sin adalah kena hafal balik tu. Saya tak handsome. Kalau saya handsome tentu tak single ni. Kena hafal. Okey. Kita tengok 45. 45 dua tempat. Nak tengok mana-mana satu pun tak apa. Okey, cikgu nak tengok yang bawah lah. Okey, bila dia nak sin, dia kena tentang hypotenuse kan. Okey, 45 ni cikgu tengok 45 yang merah ni cikgu tengok. Tentang kita adalah 1, panjang dia. Hypotenuse kita, panjang kita 2. Okay, so maksudnya kita boleh tulis terus sin 45 sama dengan 1 per punca kuasa 2. Okay, jangan lupa check. Sin 135 ni dekat sukuan 2. Sukuan 2 adalah positif. So jawapan kita positif lah. Kalau kita check nanti dapat negatif, kat situ sudut dia negatif, kita kena letak negatif. Bila nak cek sukuan tu, awak cek yang mula-mula soalan. Bukannya sudut yang sepadan Jangan cek 45. Cek 135. Okey, faham ke untuk soalan A ni? Kalau tak muat dalam buku ni awak nak lukis segitiga ni, awak lukislah dekat buatlah dalam buku kerja. Dia 2 segitiga je kena hafal. Segitiga 45, 90. Satu lagi segitiga yang cikgu lukis masa cikgu ajar hari tu. 60, 30. 60, 30, 90. So ni tanpa guna kalkulator lah. Kalau awak guna kalkulator dia tahu. Sebab awak takkan dapat set 2 ni. Awak akan dapat, kalau kira sin 45, awak akan dapat 0.7071. Kecuali awak guna kalkulator class Swiss. Kalau guna kalkulator class Swiss, awak boleh tukar di pecahan terus. Okay, so yang lain ni, soalan orang tengok soalan yang lain ni, dia sudut sepadan dia contoh G tu 330. Okay, sudut sepadan dia 30 kan. 30 boleh kan. 30 kan cikgu lukis dah itu, cikgu lukis sikit yang 30 untuk awak ingat. Kalau 30, 45 tu awak salin sikit segitiga 45 dia macam mana. Kan? Bila nak lukis balik tak lupa nanti 45 tu macam mana. Kalau dalam peksa ni sebenarnya awak boleh buat sendiri. Maksudnya awak ingat dah awak lukis sendiri. Tak perlu hafal sebenarnya. Tapi kalau awak susah nak hafal, awak susah nak lukis, hafal lah. Okay, kalau 30,
Awak kena ingat segitiga sama sisi. Dan awak kena belah segitiga tu. Okey, maksudnya bila belah kiri dan kanan ni sama panjang. Okey. Kalau cikgu letak satu, setiap satu ni setengah lah. Okey, tapi cikgu tak nak letak setengah sebab susah nak kira. So cikgu tak nak letak setengah. Cikgu nak letak setiap panjang tu 2. Okey. Setiap sisi tu panjang dia 2. So sini 2, sini 2, ni setengah-setengah maknanya 1 lah. Okey. Ni tengah-tengah tu garis lurus maksudnya segitiga tegak. Tegak 90 darjah. Okey. Satu segitiga yang sama sisi, sudut dia mesti sama semua. So 180 bahagi 3 maksudnya setiap satu sudut tu 60. Okey, maksudnya sudut ni 60 darjah. Sudut ni 60 darjah. Tapi atas ni dia bahagi 2. So ambil sikit-sikit. Ni 30. Ni 30 darjah. Okey, macam biasa kita keluarkan segitiga satu je. Kita tengok satu segitiga je. Tengok satu segitiga je nak mudahkan. Okey, tengok satu segitiga, cikgu lukis balik. Okey, ni 90 darjah. Ni 30 darjah. Ni 60 darjah. Okey, ni satu panjang dia. Ni panjang dia 2. Okey, nak cari panjang tegak ni. Okey, so kena tentukan ABC lah. So ni A, ni B, C kena hypotenuse Okey, rumus kita A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So, nak cari A kan sekarang ni. Okey, so A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. Tolak B kuasa 2, 1 kuasa 2, 1. So, A kuasa 2 sama dengan 3. So, A adalah punca kuasa 3. So, kita dapat dah nilai A adalah punca kuasa 3. So, kalau kat sini, awak boleh baca lah. Baca sudut 60, baca sudut 30. Kalau sudut 30 ni adalah 1. Kalau sin 30, 1/2. Kalau sin 60, sek 3/2. So, dua segitiga ni kena ingat lah. Dua segitiga ingat. Okey, salin je segitiga ni kalau nak buat soalan senang. Buat soalan yang nombor ni lah, nombor 5 ni. Banyak kan semua soalan tak boleh guna kalkulator kan. Cikgu tak pasti ada sudut lain tak selain ni. Dia boleh guna 30, 60, 45, 90. Cikgu rasa tak ada dah ni. Okay. Kalau ada tak faham nanti tanya cikgu Salin dah Sikit sangatnya online. Yong, Hidayah, Nurwin. Siapa lagi ni? Syakira. Fatihah, Syakira. Yang lain cikgu kira tidak hadir online lah. Tanpa sebab dan tak mesej cikgu pun apa-apa sebab. Okey. Nombor 8 nombor 8 pula, nombor 6. Okey, cari semua nilai yang mungkin bagi sudut theta dengan keadaan theta antara 0 hingga 360. Tulis jawapan dalam satu tempat perpuluhan. So, dia minta satu tempat perpuluhan je. Dalam periksa pun kita kena tengok soalan Kalau dia minta satu, jangan mengada letak yang lain. Okey. So, sekarang ni tangent theta sama dengan 5.673. So, cara kita buat ni, kita ambil theta sama dengan arc tangent, shift ataupun shift tangent 5.6713. Okey, yang ni kalau guna kalkulator awak tekan shift tangent So dapatlah. Shift tangent 5.6713. So dapat 80 kan. 80.0. Okey, 80.0. 80.0 boleh tulis 80 je lah. Tak payah 0.0 tu. Okey, tapi jawapan kita tak lengkap ni. Sebab dia nak sudut antara 0 hingga 360 kan. Okey, cikgu lukis kat sini 80 yang kita cari tu, ni 0, 90,
180, 270. 80 kita cari tu kat sini. 80 darjah. Okey. Tangent positif dekat dua tempat. Ingat SSTK. SSTK. Satu dekat kuadran 1, sukuan 1, satu dekat sukuan 3 tangent positif. So dekat 3 pun nak kena letak 80 macam ni. 80 macam ni. Sebab dia positif kat situ tangent Okey. Untuk sukuan pertama 80 memang sudut kita baca 80 dah lah. Tapi untuk sukuan ketiga kita tak baca 80 sebenarnya. Kita baca daripada kosong sampai sini. Okey. So bagi satu garis lurus 180 dah. Yang ni 180 dah. Orang tambah lagi 80. So jawapan awak satu lagi kena ada 180 tambah 80. So akan dapat 80, 260. Ada dua sudut di mana tangent positif. Memang kena lukis sikit. Lukis kecil-kecil pun tak apa, lukis macam cikgu ni. Bawa tahu nak cari apa. Nak cari kat mana sudut tu. Okay, cikgu buat satu lagi soalan nak bagi awak faham Sekejap. Buat satu lagi soalan. Okey, cikgu buat C. Cos negatif 0.793. Okey. Kita cari dulu shift cos. So, theta sama dengan shift cos negatif 0.7193. Kena cari dulu. So, masuk kalkulator, shift cos negatif 0.7193. So, dapat apa? 135.996. Okey, kalau macam ni kita dapat masuk kalkulator semua kan? Ikut cikgu kan? Shift cos negatif 0.7193. Kita akan dapat 135.9967. Okey, yang ni dah kita tak boleh bunda. Tak boleh bunda pada 1. So, kita terus ambil 136. Kita terus ambil 136. Okey. Tapi awak tengok cos negatif. Cos negatif dekat dua tempat. Kat mana cos negatif? Okey, kita lukis balik SSTK ni. Okey. Kita tengok kat atas ni lah. Okey. Cos negatif kat dua tempat. Okey, kalau cos positif dia dekat S dengan K ni cos positif. So bila cos negatif dia akan berada di sukuan kedua dan sukuan ketiga. So 136 ni awak baca macam ni. Okey, ni 0, 90, 180, 270. So 136 di kosong start sampai lebih pada 90 ni tapi tak habis 180. Okey, yang tu yang pertama. 136 darjah. Okey. Dan sudut sepadan dengan dia masa tu kita kena cari siap-siap. Okey, 180 tolak 136. So dapat 44. So sini 44. Tak nampak lah merah ni. Okay, sini 44. Okay, satu lagi yang cikgu bulat kat atas ni, tempat cos negatif dia kat bawah dia. Okay, so kita ambil 44 tu, kita baca macam ni satu lagi, 44. Okay. So, cikgu guna warna kuning pula sekarang ni. Okay, tadi 136 kat sini, kita baca sekali. Okay, satu lagi kita kena baca dari kosong sampai sini. Okay, bila baca sampai situ, okay, maksudnya satu line tu 180, awak kena tambah dengan 44. So, jawapan kita, satu lagi, 180, awak kena tambah dengan 44. So dapatlah 136, 180 tambah 44 dapat apa 224 224. Sebab kat situlah tempat cos tu negatif. Okay, ada faham ke? Ada soalan nak tanya ke?
dia? Ada soalan tanya ke? Senyap je belaka. Tak ada. Tak ada Okay, so bila awak dah cekap untuk buat 79 sampai 81 ni, barulah awak pergi muka surat lain lah. Soalan lain tu awak buat dulu lah. Baru cikgu bincang kalau ada soalan.